Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Ghadafi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini. Jadi saya ingin satu maklumkan, alhamdulillah kelulusan daripada pihak JAIS bagi pembinaan dewan kita telah diluluskan. InsyaAllah kami cuba menghadapi BBT, MBSA. InsyaAllah tolong doakan agar segala proses, ada beberapa syarat yang telah disetapkan oleh JAIS untuk pihak surau ikuti. Jadi tolong doakan kami untuk berhadapan dengan MBSA pula. Sekiranya tuan-tuan ada kekuatan yang berada di MBSA, kalau boleh membantu, sila hadirkan diri, insyaAllah bantu kami untuk menyelesaikan bangunan yang tersedia ada, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'ala al-falah. الحمد لله القائل
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama kita memperkasakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala apa yang diperintah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Mimbar pada hari ini akan membawakan khutbah yang bertajuk Amanah dalam Kepimpinan Masjid. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan suatu perkara yang ditekankan oleh Islam, lebih-lebih lagi dalam soal kepimpinan. Oleh itu, seseorang yang bersifat amanah akan berusaha menguatkan janji, memenuhi dasar, kod etik dan undang-undang. Sifat amanah perlu disuburkan dalam kehidupan, sama ada sebagai pemimpin masyarakat, organisasi, institusi, malah sebagai pemimpin pentadbir masjid. Meskipun masjid merupakan tempat awam dan menjadi milik umat Islam tanpa mengira latar belakang dan bebas dikunjungi, namun perlu diingat masjid mempunyai peraturan dan tata cara yang tertentu agar kesucian dan kemuliaannya dapat dipelihara dari semasa ke semasa. Oleh itu, jawatan kuasa pentadbir masjid yang telah dipilih perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dalam mentadbir rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan suatu sifat yang wajib dipelihara. Ini kerana agama Islam sangat mengutamakan sifat amanah dalam kepimpinan dan muamalah kehidupan seharian. Kepimpinan merupakan tanggungjawab dan amanah. Ia bukan suatu kedudukan, kebanggaan, apatah lagi kekayaan. Amanah dalam kepimpinan merupakan suatu yang sangat berat untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi bagi pemimpin pentadbir masjid. Dalam hal ini, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah." Maksudnya lebih kurang, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun berat, mereka yang dapat melaksanakan amanah akan dikurniakan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sehubungan dengan itu, setiap kalangan kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan juga Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri utama yang dikehendaki oleh Allah bagi pemimpin-pemimpin masjid dan surau ialah mesti beriman pada Allah dan hari akhirat dengan sebenar-benar iman, istiqamah mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini akan melahirkan pemimpin yang mempunyai personaliti dan akhlak yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia ditegur atau dikritik oleh orang lain ke arah kebaikan. Sebagai pentadbir rumah Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sifat-sifat ego, ujub, dengki dan suka mengadu domba
perlu dikikis dan dibuang sejauh yang mungkin. Ini kerana kadangkala situasi inilah yang menimbulkan gejala negatif seperti mereka reka cerita, memfitnah, mengumpat dan sebagainya dalam kalangan jamaah dan ahli karyah. Selayaknya pentadbir masjid perlu dipandang oleh masyarakat sekeliling sebagai seorang yang mempunyai nilai akhlak yang mementingkan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Hadirin yang berbahagia, bagi memastikan kehadiran jamaah kekal istiqamah, pengurusan masjid perlu merangka aktiviti dan program yang bersifat cintakan dan rindukan masjid. Ini termasuklah penganjuran program dakwah setempat dengan menyebarluaskan aktiviti dakwah masjid menggunakan platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat 18 yang kita bacakan pada awal khutbah ini bermaksud lebih kurang hanya saja orang-orang yang layak memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan, amanah kepimpinan masjid juga perlu memastikan prasarana masjid yang kondusif berdasarkan kepada keperluan jamaah seperti tempat ibadah atau dewan salat yang bersih dan selesa. Begitu juga kemudahan-kemudahan lain untuk keselesaan jemaah yang hadir. Pihak pentadbir masjid juga perlu mendengar pandangan dan pendapat ahli jamaah, berbincang mengenai aktiviti agama secara dua hala untuk mencari kesepakatan dalam menguruskan aktiviti dan program agar dapat mengembangkan program-program dakwah setempat berdasarkan situasi semasa. Bagi memastikan pengurusan masjid menjadi pusat pentadbiran yang berkualiti, maka beberapa aspek penting perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Ini bagi memastikan masjid di Selangor kekal sebagai zon yang aman dan mesra jamaah. Oleh itu, pentadbir masjid perlu memastikan masjid tempat ibadah bebas dari cengkaman politik. Ini bermaksud masjid bukan tempat untuk menanam bibit-bibit kebencian suatu golongan pada golongan yang lain, dan bukan tempat mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Bahkan Tuanku Sultan Selangor juga pernah melarang sebarang aktiviti yang berbau politik dijalankan di masjid-masjid di negeri Selangor ini. Oleh itu, peranan utama pemimpin pentadbir masjid untuk memastikan kesucian dan kemuliaan masjid dipelihara agar ukhuwah Islamiyah dapat dipupuk dalam kalangan jamaah. Apatah lagi masjid merupakan tempat yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Maksudnya lebih kurang, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amanah kepimpinan masjid yang cekap dan efisien hendaklah mengamalkan dasar pengurusan tadbir urus yang baik atau good governance yang meliputi 8 elemen, iaitu pertama, penglibatan semua. Yang kedua, berlandaskan persepakatan. Ketiga, boleh dipertanggungjawabkan. Keempat, telus dalam bertindak. Kelima, segera dan mudah memberi kerjasama terhadap suatu usaha yang baik. Keenam, saksama dan terbuka. Ketujuh, mendatangkan hasil dan cekap tanpa membazir waktu dan tenaga. Dan terakhir, mematuhi undang-undang atau peraturan dalam pelaksanaan kerja. Muslimin hadirin sidang Jumaat sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati dan ambil pengajarannya seperti berikut. Pertama, umat Islam dan jawatan kuasa masjid hendaklah beriman, menunaikan salat dan zakat, serta takutkan Allah Subhanahu wa taala bagi memakmurkan masjid. Yang kedua, fahamilah bahawa masjid yang tidak dimakmurkan mengikut tuntutan Islam akan menjadi penyebab kepada perpecahan dan kerosakan kepada masyarakat dan juga agama. Dan ketiga, jawatan kuasa pengurusan masjid yang dipilih hendaklah mengambil langkah-langkah yang berkesan
agar masjid dapat berfungsi mengikut prinsip-prinsip dan peranan seperti mana Masjid Quba di zaman awal-awal Islam dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maksudnya lebih kurang, janganlah engkau sembahyang di masjid, yakni Masjid Dirar, untuk selama-lamanya. Kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina, wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat untuk membersihkan atau mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan juga batin. At-Taubah ayat 108. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah وبحفظ وقاتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah pada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.